antara kempen ini bagaimana yang nak mempromosikan maksudnya untuk tabung untuk bergerak untuk kepada orang ramai. Jadi ini yang kita nak rakyat sedar bahawa apa yang kita kecapi dan nikmati hari ini adalah hasil daripada perjuangan dan pengorbanan anggota tentera ini, pengorbanan veteran-veteran ini. Jadi ini yang kita nak ingatkan. Sebab itu setiap tahun kita adakan tabung pahlawan ini, tabung pahlawan ini. Supaya selain daripada mengutip sumbangan, kita nak supaya rakyat insaf dan sedar bahawa di sebalik apa yang kita kecapi hari ini, ramai yang berkorban, ramai yang terkorban pun. Dan kedua, untuk meningkatkan semangat patriotisme di kalangan anak-anak muda kita, di kalangan golongan muda, anak-anak ni daripada sekolah lagi, misalnya bila kita libatkan mereka dulu dari segi kutipan pahlawan ini, walaupun mereka menyumbang 10 sen atau 5 sen sekalipun, tapi kita nak supaya mereka menyumbang tu atas kesedaran yang saya sebutkan tadi. Ini untuk meningkatkan semangat patriotisme di kalangan anak-anak kita. Dan yang paling penting sekali adalah sumbangan, ya, untuk mendapatkan dana yang lebih supaya dapat kita bantu veteran-veteran ini. Kita lihat kadang-kadang keluar di dalam media-media, sekarang ini media sosial mengeluarkan berita tentang ada di kalangan veteran ini yang kehidupan mereka daif dari segi perumahan dan sebagainya. Jadi melalui tabung yang kita dapat sumbangan daripada orang ramai ini, dapat kita agihkan kepada mereka. Ada di kalangan mereka yang anak mereka terpaksa, bukan terpaksa, akan memasuki IPT misalnya, institusi pengajian tinggi, yang tidak ada mempunyai kemampuan untuk menampung dari segi yuran dan sebagainya. Jadi kita bagi Jabatan Hal Ehwal Veteran ini menggunakan sumbangan yang diberikan untuk membantu, memberikan sumbangan mungkin one off dan sebagainya untuk membantu mereka mengurangkan bebanan apabila memasuki IPT dan sebagainya. Begitu juga lah dengan OKU, veteran yang OKU, yang daif, balu, veteran. Nah, ini yang kita beri, yang kita buat kutipan ini supaya dapat kita sumbangkan kepada mereka. Dan sasaran tahun ini adalah 10 juta, melebihi daripada sasaran tahun lepas sebenarnya. Tahun lepas kita mensasarkan 8 juta. Tapi tahun ini kita mensasarkan 10 juta. Dan dalam keadaan PKP agak sukar, ya, untuk memperoleh 10 juta tersebut. Jadi pressure je tinggi. Jadi sebab itu saya mengharapkan setiap individu kalau boleh di dalam negara kita berikan sumbangan sedikit banyak, bukan menjadi soal, tetapi yang penting adalah keikhlasan untuk menyumbang sebagai menghargai pengorbanan perjuangan veteran. Ya. Okay. Datuk Seri, saya nak tanya, kenapa pemilihan Media Prima dan bagaimana dengan stesen-stesen yang lain? Adakah mereka membuat promosi juga untuk tabung ni juga? Ya, saya pertamanya memang mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Media Prima yang bersetuju untuk berkolaborasi dengan kita. Ini merupakan satu sumbangan yang paling besar saya kira, ya, sebab seperti saya kata tadi, dalam COVID, di dalam PKP ini gerak kerja kita agak terhad. Tapi dan yang paling penting sekali adalah promosi melalui media elektronik, media cetak dan media alternatif lah, seperti media sosial. Dan saya terima kasih kepada TV3 bila saya telefon MD TV3, Datuk Iskandar Mirza, dia kata done, no issue. Jadi ini merupakan satu saya kira sumbangan yang paling besar, kerana melalui TV3 ini dapat kita war-warkan dengan lebih meluas lagi. Dan setakat hari ini selain daripada TV3, TV Al-Hijrah membantu kita, dan saya harap TV-TV stesen yang lain juga dapat membantu, seperti yang ditunjukkan oleh TV3. Jadi kalau semua TV stesen membantu kita, insya-Allah perkara ini dapat disebar luaskan dengan lebih berkesan. Terus dijangka berapa ramai veteran yang bakal mendapat manfaat daripada tabung? Lebih daripada, kita jangka lebih daripada 10,000, itu yang fix, yang kita tetap. Tapi seperti saya kata, apabila keluar saja isu yang berkaitan dengan veteran,
yang ditunjukkan mempunyai masalah, sama ada melalui media arus perdana ataupun media sosial. Saya dah katakan tadi bahawa JEF, Jabatan Hal Ehwal Veteran, akan terus pergi ke tempat yang ditunjukkan tersebut untuk membantu. Jadi yang secara plan yang kita rancang adalah lebih kurang 10,000. Itu yang kita dah tetapkan, tetapi yang timbul setiap masa ni. Dan seperti saya kata tadi, kita mempunyai satu program yang kita panggil sebagai Cakna Veteran ataupun Prihatin Veteran lah, yang kita akan turun. Saya sendiri membuat lawatan rasmi ke negeri-negeri. Pasti Jabatan Hal Ehwal Veteran akan merancang program untuk saya bertemu dengan veteran yang mempunyai masalah sakit terlantar, OKU, mempunyai masalah perumahan, tempat tinggal dan sebagainya. Dan kita membantu secara dari segi program Cakna ni, kita membantu setiap kali saya pergi. Selain daripada yang saya sebutkan tadi bila timbul isu. Jadi bukan 10,000, more than, lebih daripada 10,000 sebenarnya. Ya. Ini termasuk keluarga dan anak-anak. Ini belum lagi bila timbul bencana. Kalau timbul bencana, banjir, kebakaran dan sebagainya, kita tahun ini kita telah menaikkan dari segi sumbangan. Dulu 5,000 saja kita sumbangkan setiap kali veteran ditimpa bencana. Kali ini kita naikkan sehingga 10,000. Jadi saya nak jelas, nak beritahulah, nak gambarkan kepada rakyat bahawa kita memerlukan sumbangan daripada semua orang, kerana kutipan 10 juta itu sasaran. Alangkah lebih baiknya kalau lebih daripada 10 juta supaya lebih banyak lagi, supaya ramai lagi veteran yang boleh kita bantu. Kalau sekarang mungkin sumbangan dari segi kewangan one off macam tu. Mungkin kalau dengan mempunyai sumber yang banyak, yang besar, mungkin lebih lagi daripada itu. Mungkin ada rumah yang perlu dibaik pulih misalnya, dan kita boleh gunakan wang ini untuk membaik pulih rumah. Ya, jadi maknanya bukan setakat beri one off berserta dengan hamper dan sebagainya, tetapi lebih daripada itu. Saya kalau boleh dapat lebih daripada 10 juta, terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia. Datuk Seri, sehingga kini berapa ramai ahli yang berdaftar? Dia lebih kurang 200,000 lebih. Kita jangka lebih kurang 300. Kita punya jangka ada 300,000 lebih veteran ini. Dan veteran ini terbagi pada dua. Satu veteran yang berpencen, satu veteran yang tidak berpencen. Dan tidak berpencen ini lebih kurang 170,000. Yang berdaftar setakat ini lebih kurang 80,000 lebih, 90,000. Dan JEF ataupun Jabatan Hal Ehwal Veteran sekarang merancangkan kempen supaya anggota kita, veteran yang tidak berpencen dan sesiapa saja berdaftar dengan kita. Sebab kalau tanpa pendaftaran, jadi sukar untuk kita membantu kerana mereka tidak ada dalam sistem. Jadi sebab itu setiap anggota kita, veteran kita, saya harap mendaftar. Bahawa ini kajian memberikan peruntukan di bawah pakej rangsangan ekonomi prihatin sebanyak RM500 untuk anggota berpencen, veteran berpencen. Dan terima kasih kepada kerajaan kerana ditambah lagi untuk veteran yang tidak berpencen. Dan kita sepatutnya memberikan sumbangan RM500 one off kepada semua. Tetapi kerana ramai yang tidak berdaftar, jadi kita tak boleh nak menyampaikan sumbangan tersebut. Dan saya nak beritahu kepada veteran yang masih belum daftar supaya mendaftar dengan JEF, kerana one off RM500 itu masih boleh kita bayar sehingga akhir September. Jadi saya harap daftar segeralah. Kalau boleh semua veteran berdaftar. Kalau tak boleh direct melalui JEF, boleh mendaftar melalui persatuan-persatuan veteran. Di hampir setiap daerah ada persatuan-persatuan veteran. Ada 132 persatuan veteran di seluruh negara. Jadi mereka boleh daftar melalui persatuan veteran. Antara kempen lagi, bagaimana yang nak mempromosikan, maksudnya untuk tabung untuk bergerak untuk daripada orang ramai? Ya, kita ada seperti saya kata tadi bahawa kita oleh kerana kita agak terhad kerana PKP masih pun dilaksanakan, SOP masih ketat. Yang pertamanya kita akan gunakan media. Ya, media sosial, media arus perdana seperti TV3,
media cetak, ya, media elektronik, media cetak, media sosial, kempen-kempen, elan-elan akan kita buat di dalam media-media ini. Dan keduanya, kita juga akan sebarkan melalui persatuan-persatuan. Kita minta supaya lebih proaktif untuk membuat kutipan di kawasan masing-masing. Dan kita memberi matching grant kepada persatuan-persatuan. Kalau mereka dapat 10,000 kutip, kita akan bagi another 10,000, 10,000 lagi untuk persatuan ini. Sebab kita bagi kepada persatuan ini akan bagi kepada ahli di kawasan mereka. Jadi melalui persatuan, juga melalui pelajar-pelajar, walaupun kita tidak seperti dulu ada yang membuat kutipan, ya, membuat kutipan tabung, mengedarkan tabung dan sebagainya. Tapi tabung-tabung ini akan kita letakkan di kelas-kelas, di sekolah-sekolah, di IPT pengajian tinggi. Kita akan bekerjasama dengan persatuan-persatuan belia, banyak persatuan belia yang boleh membantu kita. Kita akan bekerjasama dengan NGO yang supaya mereka juga boleh membantu untuk membuat kutipan. Begitu juga dengan syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat korporat. Mereka mempunyai CSR mereka sendiri. Setiap syarikat mesti ada allocation yang memang dikhaskan untuk memberikan sumbangan. Saya harap keutamaan mereka beri kepada menyumbang kepada tabung pahlawan ini. Begitu juga dengan kerjasama, kolaborasi dengan syarikat-syarikat yang mempunyai produk untuk jualan mereka. Mungkin bekerjasama dengan kita, setiap jualan yang mereka buat mungkin sedikit disumbangkan. Katakan harga barang RM10, mungkin 50 sen atau RM1 akan disumbangkan kepada tabung ini. Jadi inilah antara perkara yang kita buat, dan sumbangan boleh dibuat melalui cek kepada tabung atas nama tabung kempen tabung pahlawan ataupun tabung pahlawan, dan keduanya kepada yayasan veteran ini. Jadi boleh kepada melalui cek, melalui online transfer dan sebagainya, boleh kita rakyat yang ingin menyumbang boleh menyumbang melalui, selain daripada tabung-tabung ini, melalui online dan sebagainya, boleh dilakukan. Mood macam mana sekalipun boleh dilakukan, cara macam mana pun boleh dilakukan. Dan lain-lain adalah jamuan. Kita akan mengadakan jualan amal untuk merchandise yang barang-barang seperti Wii ni, pin Wii ni misalnya, kita akan jual. Mungkin kita akan jual t-shirt, topi, cap dan sebagainya, kita akan jual, yang akan kita dapatkan sokongan daripada orang ramai, insya-Allah. Melalui jualan ni pun kita dapat memberi sumbangan kepada tabung. Dan lain-lain macam-macam lah, makan amal, golf amal, kayuhan amal, berbagai-bagai lah yang akan kita laksanakan, ya. Dan program ini bermula hari ini dan akan tamat pada 31 hari bulan Disember tahun ini secara rasmi. Ya, tetapi rakyat, orang ramai masih boleh terus menyumbang sepanjang masa kepada tabung kempen, tabung tadi yang saya sebutkan, dan juga yayasan veteran tadi. Mereka boleh menyumbang terus. Ya. Satu soalan lain boleh? Boleh. Jadi soalan ni dulu. Rabi, bagaimana Jangan kalau soalan politik lepas ni. bagaimana kalau sekarang kita banyak scammer kan? Kadang-kadang orang mengambil kesempatan untuk membuat tabung lah, tapi untuk pahlawan, tapi sebenarnya tidak. Kita akan mendapatkan kebenaran daripada pihak polis. Setiap kutipan apa sekalipun mesti mendapat kebenaran daripada pihak polis. Jadi kita akan berikan kebenaran bertulis daripada pihak polis kepada mereka. Mungkin kita sediakan pak khas untuk mereka yang mungkin, ya. Cuma bezanya kita mungkin tak ada. Kalau persatuan sekalipun, dia mesti carry pas yang dibenarkan oleh pihak polis itu untuk mereka meminta sumbangan daripada orang.
Kalau ada yang meminta sumbangan tanpa kad ataupun surat daripada polis, sila laporkan kepada pihak polis. Seperti kata tadi, takut ada yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan kesempatan ini. Begitu juga online. Satu saja yang boleh membuat kutipan secara online adalah Jabatan Hal Ehwal Veteran. Lain tak berlaku. Kita tak melantik ejen, ya. Saya nak beritahu, kita tidak melantik sebarang ejen untuk melakukan itu. Jadi kalau ada ejen, itu adalah scam. Alright. Sebarang soalan lain berkaitan dengan kempen kita pada hari ini? Kempen, ya. Bukan kempen pelan raya, kempen. Okey, kalau ada syarikat-syarikat yang nak bekerjasama untuk memungut tu, macam mana mereka nak Mereka boleh menghubungi Jabatan Hal Ehwal Veteran. Ya, boleh menghubungi. Kita memang mengalu-alukan sesiapa sahaja. Syarikat kecil, syarikat besar kita tak kira. Seperti saya kata tadi, every single cent counts. Dan kita berterima kasih setiap sumbangan yang diberikan. Kalau dulu anak-anak sekolah kadang-kadang bagi 10 sen je, 5 sen. Seperti saya kata, bukan nilai itu yang penting, tetapi feelings terhadap pengorbanan anggota tentera, terutamanya veteran ni yang penting. Ya, jadi berilah, tunjukkan sokongan kepada pengorbanan mereka itu melalui sumbangan. Alright. Soalan terakhir untuk kempen tabung pahlawan 2020. Kempen tabung pahlawan, ya. Kalau tak ada, saya nak tutup sesi soalan. Tutup untuk sesi kempen tabung pahlawan. Kalau tak ada soalan berkaitan dengan kempen tabung pahlawan? Okey, kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih dan saya sekali lagi menyeru kepada setiap individu di dalam negara kita, berilah sumbangan kepada tabung pahlawan ini bagi menunjukkan rasa terima kasih kita kepada pengorbanan setiap veteran tentera. Terima kasih. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan Malaysia, Yang Berhormat Datuk Seri Iqmah Hisham Abdul Aziz, Timbalan Menteri Pertahanan, dan juga para tetamu kehormat kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita pada pagi ini di sidang media. Untuk saya nak rangkumkan Parlimen dibangkitkan di Parlimen, ada seorang menteri balik dari Turki tak kuarantin ke diri, minta komen. Dan satu lagi mengenai isu di Sabah lah, semalam Datuk Rahman Dahlan buat PC tengah malam. Okey. Yang Turki tu saya tak tahu. Baru saya baca surat khabar pagi tadi. Itu baru saya tahu. Jadi saya tidak tahu. Saya jenis tidak ulas apa yang saya tidak tahu. Okay. Alright. Isu Sabah. Sabah, Presiden parti dah buat statement yang telah pun mengumumkan Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Bong Mukhtaradin sebagai iaitu sebagai pengurusi BN Sabah dan juga pengurusi Perhubungan UMNO Sabah yang akan mengetuai pilihan raya di Sabah nanti. Jadi keputusan